Seterusnya, penularan COVID-19 dalam kalangan pelajar sekolah meresahkan ibu bapa di Sabah. Ada yang berharap supaya pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dipraktikkan kembali, malah kerana bimbang ada ibu bapa yang tidak menghantar anak mereka ke sekolah. Kami sebagai ibu bapa merasakan risau tentang keselamatan anak-anak kami di sekolah, dan kami juga telah mendengar beberapa buah sekolah pun telah mendapat positif pelajar mereka. So perkara itu menyebabkan kami sebagai bapa amat risau. So saya mengambil tindakan untuk cutikan mereka dulu buat masa ini. Bagi Muhammad Azmi, sekiranya PDPR dilaksanakan dalam tempoh terdekat, satu kaedah bersesuaian perlu diambil. Antaranya meningkatkan kemampuan fasiliti jalur lebar bagi memastikan tiada pelajar tercicir. Bagi usahawan Jack Giau pula, kerjasama rapat guru dan ibu bapa penting dalam memastikan pelaksanaan PDPR berjalan lancar. Apa yang saya ingin sarankan di sini ialah beberapa cadangan yang saya ingin cadangkan. Setiap ibu bapa haruslah dimaklumkan oleh guru-guru melalui WhatsApp, WhatsApp dan sebagainya, ataupun telepon direct kepada ibu bapa, memaklumkan agar anak-anak kami senantiasa kami dapat beri perhatian atas perhubungan di antara ibu bapa dan cikgu itu. Dan saya sarankan juga kepada ibu bapa di seluruh negara ataupun amnya Sabah ini, hendaklah kita 100% bekerja sama dengan pihak kementerian ataupun guru-guru yang mendidik anak-anak kita. Ibu bapa di Sarawak turut melahirkan keresahan sama. Ada yang berpendapat jika PDPR dilaksanakan kembali, ibu bapa perlu bijak mengatur masa antara kerja dan meluangkan waktu yang mencukupi untuk mendidik anak secara konsisten. Tapi kita sebagai mak bapak, kita kena beri full komitmen lah. Tapi untuk orang yang bekerja memang setidaknya agak susah lah nak bagi full komitmen dengan untuk PDPR tu. Tapi demi keselamatan anak, biarlah kita bersusah untuk keselamatan anak-anak je. Bagi Kobi Eng pula, berdasarkan pengalaman PDPR sebelum ini, anak-anaknya lebih fokus jika PDP dibuat secara bersemuka bersama guru dan rakan-rakan. Tetapi cara PDPR ini, ramai anak-anak yang susah untuk memahami apa yang diajar oleh cikgu. Dan berbanding dengan hadir ke sekolah, kerana pandemik COVID-19 ini belum berakhir, anak-anak kita tidak dapat hadir ke sekolah. Sekurang-kurangnya dengan cara PDPR ini, anak-anak kita tidak ketinggalan dengan pembelajaran di sekolah. Bagi pengasas bersama Badan Bukan Kerajaan NGO Borneo Speaks, Mariah Doksil berharap pihak berwajib memberikan autonomi kepada pengurusan sekolah untuk melaksanakan PDPR. Comment from the ground up yang kita selalu dengar adalah cabaran mental yang dihadapi oleh guru-guru berikutan tiada respon dari dua hal dari kedua-dua pihak, iaitu ibu bapa dan pelajar, disebabkan faktor-faktor seperti talian internet, kekurangan peranti, ibu bapa bekerja dan banyak lagi sebenarnya. Menyokong saranan itu, pengerusi NGO Pertubuhan Bersama Kita Peduli Sabah, Juriah Uda. Katanya Kementerian Pendidikan Malaysia perlu melakukan inisiatif wajar seperti menyediakan pilihan modul pelajaran dari rumah kepada golongan ibu bapa dan pelajar terlibat. Oleh itu, pihak kementerian dan Jabatan Pendidikan perlu ada persediaan membuat modul homeschooling kepada pelajar-pelajar bandar dan suburban. Ibu bapa dibolehkan atau dibagi option sama ada anak-anak mereka mengambil modul homeschooling ataupun menghantar anak-anak mereka di sekolah.